KPM. Didik TV KPM. Ini ke rumah Cikgu Tipen ni. Cantiknya. Tapi takut salah rumah pula. Telefonlah Cikgu Tipen. Hello? Hello Cikgu? Hello Mira. Cikgu, saya dah sampai depan rumah Cikgu ni. Tapi saya kurang pastilah ni rumah Cikgu ke bukan. Hai Mira. Hai Cikgu Tipen. Betul lah ini rumah saya. Okey. Cantik saya masuklah Cikgu. Ya, jumpa masuk. Sila masuk. Wah, Cikgu. Cantiknya rumah Cikgu. Happy Deepavali Cikgu. Ya, terima kasih. Welcome. Ya, welcome. Cikgu, kalau saya tengok kan ada macam-macam dekorasi, ada kolom. Wah, meriah ni Cikgu. Ya, sempena Deepavali. Wah, saya tengok tu ada macam-macam makanan juga tu Cikgu. Ya, sila. Sila masuk ke dalam, okey? Sila menjamu selera. Ada apa ni Cikgu? Kita ada muruku, kita ada ladu, kita ada biskut. Sedap ni saya rasa Cikgu Ya, boleh. Wah, Silakan. sedapnya. Hai, Vanakkam. Apa khabar semua yang sedang menonton? Anda sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Wah, best ni hari ni. Hari ni saya pergi rumah terbuka Cikgu Tipen kerana hari ni kita nak belajar tentang hormati jiran bagi mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tahun 4. Dan hari ni bersama dengan saya di studio, Cikgu Tipenet, anak lelaki Sebaraju atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Tipen. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik Mira. Apa khabar? Khabar baik juga Cikgu. Cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita pada hari ini Cikgu, suka untuk Mira perkenalkan juru bahasa yang bersama dengan kami pada hari ini iaitu Cikgu Wan Nur Adli dari SMK Ibrahim Fikri Kuala Nerus, Terengganu. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Kawan-kawan, tengok ni meriah sangat tahu open house rumah terbuka kita. Apa yang kita nak fokus dalam kelas kita hari ini Cikgu? Ya, okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang kejiranan. Topik kita ada kaitan dengan kejiranan. Baik, sebab cikgu anjurkan rumah terbuka. Jadi cikgu jemputlah jiran-jiran saya dan Mira sebagai jiran saya menjemput Mira juga. Wow, baiklah. Baik, jadi tajuk kita hari ini adalah hormati jiran. Jadi cikgu ada satu soalan. Okey, pada pandangan Mira, siapakah itu jiran? Pada pandangan saya, jiran itu mereka yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, Cikgu. Ya, tepat sekali Mira. Orang yang tinggal berhampiran dengan kita. Baik. Jadi, kita perlulah menjalinkan hubungan yang erat bersama jiran kita. Baik, sebagai contohnya, kita perlulah memberikan buah tangan semasa musim perayaan. Selain itu, kita perlulah melawat mereka semasa mereka sakit. Kita perlulah mengenali jiran kita dengan lebih rapat. Betul. Betul tak? Betul, Cikgu. Okey, perlu menjalinkan hubungan yang mesra. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang pertama yang memberikan bantuan apabila kita perlukan. Ya, betul tu Cikgu. Baik. Jadi nilai yang kita fokus pada hari ini ialah hormat. Baik, apakah maksud hormat? Okey, menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial. Okey, apa itu institusi sosial? Contohnya, kalau kita hidup di suatu kawasan tempat tinggal, kita perlulah mengikut norma-norma kawasan tersebut. Contohnya, kalau kita duduk di kondominium atau pangsapuri, kita perlulah ikut peraturan yang ditetapkan. Contohnya, memakai pakaian yang sesuai semasa pergi ke kolam renang. Janganlah buat bising pada waktu malam. Jadi kita perlulah ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Serta kita perlulah menghormati jiran kita supaya mereka
rasa dirinya dihargai. Yelah, betul tu cikgu. Jadi kawan-kawan macam mana? Dah faham ke belum apa yang dimaksudkan dengan jiran? Apa nilai yang cikgu tipe nak fokuskan dalam kelas hari ni? Iaitu hormat kan cikgu? Ya, betul. Macam cikgu kata yang paling penting sekali sentiasalah hormat jiran tetangga kerana mereka yang paling dekat dengan kita. Ya. Okey, baiklah cikgu. Kalau macam tu, kita akan berhenti berehat seketika kawan-kawan. Tapi jangan ke mana-mana tau. Kita akan terus lagi kelas selepas ini hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Wah, cikgu, sedapnya makanan tu cikgu. Bagi saya sikit boleh cikgu? Didik TV KPM. Jom kawan-kawan, kita masuk kelas semula di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tahun 4 dengan tajuknya Hormati Jiran. Dan sekarang ni Cikgu Tipen, kita berada dalam rumah terbuka Cikgu Tipen. Okey Cikgu, segmen ni apa pula yang Cikgu nak terangkan kepada mereka yang di rumah? Baik, tadi kita dah belajar tentang nilai dan maksud. Sekarang kita fokus kepada kelebihan menghormati jiran. Baik. Antara kelebihan amalan menghormati jiran ialah dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan jiran. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Seterusnya, dapat mewujudkan hubungan harmoni antara jiran berbilang kaum. Seperti kita. Seterusnya, dapat membina hubungan mesra antara jiran. Selain itu, dapat mengelakkan persengketaan antara satu sama lain. Maksudnya, kita dapat mengelakkan pergaduhan ataupun perselisihan faham antara satu sama lain. Selain itu, dapat menjamin kehidupan kejiranan yang aman dan damai. Bayangkan, okey, apabila kita menghormati jiran, mesti wujud suasana yang harmoni. Ya, suasana yang harmoni, aman damai, selesa. Jadi, kita pun rasa selesa duduk di kawasan tersebut. Okey, selain itu, kita juga dapat memupuk perpaduan dan kerjasama dalam kalangan jiran. Okey, betul tak? Setuju? Betul tak Mira yang cikgu beri ni? Saya setuju cikgu. Ini antara kelebihan kalau kita hormati jiran kita. Ya, betul. Kalau kita tak hormati jiran kita kan cikgu, nanti boleh berlaku persengketaan kan. Ya, kita betul. mungkin akan rasa kurang senang. Jadi ingat kawan-kawan, sentiasa hormati jiran tetangga. Silakan cikgu. Okey, apabila kita hidup satu kawasan, kita perlulah menghormati jiran kita. Supaya apa? Supaya mewujudkan suasana yang harmoni. Penting. Okey, baik. Jadi, kita teruskan dengan kuis. Boleh tak? Cikgu nak uji Mira. Boleh. Kawan-kawan, jom. Cikgu sediakan kuis untuk kita bersama. Apa kuis tu cikgu? Baik. Jadi kuisnya adalah Quizzies. Wah, Quizzies. Okey, dan cikgu dah letak nama Mira. Okey, cikgu nak Mira yang jawab. Boleh? Ada masa. 3, 2, 1, go. Apa ni soalannya? Okey, soalan pertama. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan apabila menghormati jiran? Kesan apabila menghormati jiran, kalau kita tengok, kalau kita hormat jiran kita, mesti kita dapat kesan yang positif. Kalau daripada soal jawapan ini, kesan yang positifnya ialah hubungan antara jiran menjadi lebih rapat dan dapat memupuk perpaduan dan kerjasama dalam kalangan jiran. Okey, mari kita semak. Betul. Wah, betul lah. 2 dan 4 betul. Tepat. Baik. Seterusnya, apakah kelebihan amalan menghormati jiran? Apa kelebihan amalan menghormati jiran kawan-kawan? Jom kita jawab sama-sama soalan ni. Kalau nak tengok antara kelebihan kalau kita hormati jiran, kita akan dapat kawasan kejiranan yang aman damai. Kemudian mewujudkan hubungan harmoni antara jiran berbilang kaum, cikgu. Ya, betul. Betul ke cikgu? Betul. Tepat sekali Mira. Betul lah. Cikgu kumpulkan dulu. Lepas tu baru cikgu bagi bintang pada Mira. Wah, ada bintang. Baik cikgu, soalan berikutnya. Baik. Seterusnya, mengapakah kita perlu menghormati jiran?
Kenapa kita kena hormati jiran, kawan-kawan? Antara sebab kenapa kita kena hormat dekat jiran kita supaya membina hubungan yang mesra antara jiran. Baik, tepat Mira. Ya, tepat. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Semua berikut merupakan sikap yang menunjukkan bahawa kamu menghormati jiran kamu kecuali Kecuali yang mana satu ni salam dengan mereka, betul. Bercakap dengan nada yang rendah, betul. Membantu ketika susah pun betul juga. Jadi mestilah jawapannya menjemur baju di pagar jiran tanpa minta izin. Itu salah lah, cikgu. Ya, betul. Mana boleh buat macam tu, kawan? Kita perlulah minta kebenaran mereka. Baik, seterusnya antara berikut yang manakah bukan merupakan kepentingan menghormati jiran? Bukan kepentingan. Kalau yang pertama, mewujudkan pergaduhan antara jiran. Alamak, ini ke jawapan ni, cikgu? Saya rasa antara berikut yang mana bukan kepentingan? Bukan kepentingan, mestilah mewujudkan pergaduhan antara jiran. Kita tak nak bergaduh. Ya, janganlah gaduh dengan jiran. Baik, seterusnya soalan terakhir. Baiklah. Alvin sekeluarga baru berpindah ke Pangsapuri. Berikut adalah amalan menghormati jiran yang patut dilakukan oleh Alvin Kecuali apa ya? Kecuali adakah memberikan laluan lift apabila jiran hendak keluar rumah? Itu betul, cikgu. Betul. Saya tahu. Kecuali meletak basikal di laluan penjalan kaki. Mana boleh. Betul. Janganlah halang laluan pejalan kaki. Baik, jadi Mira, semua jawapan tepat. Jadi cikgu bagi Mira berapa bintang? Berapa bintang, cikgu? Berapa bintang? 10 bintang. Wah, 10 bintang. Semua bintangnya dalam kotak tersebut. Okey, Mira akan ambil 10 bintang dan ni. Terima kasih, cikgu. Baiklah, cikgu. Aktiviti kita yang berikutnya apa pula, cikgu? Baik, seterusnya perasaan. Baik, apakah perasaan apabila kita menghormati jiran kita? Baik, antaranya ialah gembira, bangga, puas hati, tenang, kagum dan seronok. Baik. Betul tak? Setuju tak? Setuju, cikgu. Baik. Jadi cikgu nak Mira tulis perasaan Mira apabila menghormati jiran. Perasaan apabila kita hormat jiran kita. Apa yang kita rasa? Yang pertama sekali kita akan rasa gembira. Yang kedua kita akan rasa sayang, kasih sayang. Kasih sayang ni bukan sahaja pada keluarga tetapi juga pada jiran, kan, cikgu? Ya, betul. Kita perlu saling menyayangi jiran kita. Betul. Seterusnya kagum. Dan yang berikutnya ialah saya akan rasa seronok. Betul tak, cikgu? Seronok. Betul. Berapa ganjaran saya, cikgu? Yang ni cikgu bagi 10 juga. 10 bintang juga. Baiklah, terima kasih, Cikgu Tipen. Okey, kawan-kawan, kita dah berjaya jawab soalan kuis sama-sama. Kita berhenti berehat seketika. Jom kita nak minta air lah dekat rumah terbuka Cikgu Tipen ni. Jangan ke mana. Sambung semula selepas ini. Cikgu, best ni makan dah. Ya. Didik TV KPM. Indahnya lah hidup berjiran kalau kita hidup secara aman dan juga harmoni. Memandangkan kita pun rakyat Malaysia yang ada berbilang kaum. Jadi sentiasalah berkasih sayang antara jiran kita. Baiklah, Cikgu Tipen, untuk segmen kali ini apa pula aktiviti yang kita nak lakukan, Cikgu? Ya, tadi kita dah tengok yang awal-awal kita dah bincang tentang nilai dan maksud. Seterusnya tentang kelebihan amalan. Kelebihan amalan menghormati jiran, seterusnya perasaan apabila menghormati jiran, dan kita sampailah sekarang kita nak amalkan, kita mengamalkan amalan menghormati jiran. Macam mana kita nak mengamalkan?
Baiklah. Baik, jadi cikgu akan beri beberapa situasi. Kita ada permainan. Okey, kita akan main permainan fan and pick di mana cikgu akan beri 4 situasi dan Mira akan pilih situasi tersebut dan jawab. Baik. Sebenarnya fan and pick akan bermain oleh 4 orang murid. Okey, kita perlukan 4 orang murid di mana seorang jadi pemegang kad, seorang tu pilih dan jawab, seorang tu dia akan memberi respon. Boleh cikgu? Ya. Tak apa, saya akan jadi 4 orang murid untuk hari ini. Ya, boleh. Jom cikgu. Jadi, baik. Baiklah. Jadi, soalannya ialah, okey, bagaimanakah kamu menunjukkan sikap menghormati jiran? Baik. Jadi, situasinya ialah, okey. Ada situasi dia. Kita ada 4 situasi. Okey. 4 situasi. Kita akan cuba 4 jawab sama-sama. situasi yang berbeza. Okey, saya yang pilih cikgu Ya, Mira Okey. yang pilih. Untuk kad yang pertama, saya akan pilih kad yang berwarna merah jambu, cikgu. Okey, baik. Merah jambu, saya pilih satu. Ya. Okey. Ting 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 ting. Apa ni agaknya? Baik. Okey. Kita tengok sama-sama. Apa Baik. ni? Apakah Kawan-kawan, situasinya? Situasi dalam kad ni ialah kamu dan jiran hendak keluar dari lift. Okey. Okey, saya dan jiran saya nak keluar dari lift. Ya, bagaimana Mira menunjukkan sikap menghormati jiran? Caranya macam mana kawan-kawan? Mestilah kita kena beri laluan terlebih dahulu untuk jiran kita keluar dari lift tu. Silakan keluar kan. Nanti kita bagi jiran kita jalan dulu. Betul. Wah, Jadi betul. jawapan betul. Saya dapat bintang lagi cikgu. Ya, dapat bintang. Okey, kali ini cikgu beri 5 bintang dulu. Wah, 5 bintang kawan-kawan. Ya. Baiklah cikgu. Itu untuk yang pertama. Soalan yang berikutnya cikgu. Baik, kita ada 3 lagi situasi. Baik. Situasi yang berikutnya, saya memilih kad yang berwarna jingga. Okey, baik. Kad yang berwarna jingga. Kita nak tengok apa situasi ni kawan-kawan. Kita tengok sama-sama. Apa ni? Kotak di koridor rumah kamu menghalang laluan jiran. Ada kotak dekat luar rumah menghalang laluan jiran. Jadi cikgu? Jadi cara menghormati jiran macam mana? Macam mana sikap kita? Sikap nak menghormati jiran, kita kenalah alihkan kotak itu dan beri laluan untuk jiran kita lalu. Betul tak cikgu? Ya, betul. Wah, betul. Betul. Tepat Baiklah. sekali Mira. Yeay. Dapat lagi 5 bintang. 5 bintang lagi kawan-kawan. Ya, Okey baik. cikgu. Seterusnya. 2 lagi situasi. 2 lagi situasi. Merah pula, biru dan hijau. Biru dan hijau, warna mana yang menjadi pilihan hati? Kalau saya nak pilih warna biru lah cikgu. Baik. Warna biru. Saya pilih terlebih Okey. dahulu kawan-kawan. Kad yang berwarna biru. Apa agak soalannya ya? Apakah Jom. soalannya? Soalannya, kamu hendak berenang di kolam renang. Okey. Dan dalam gambar tu cikgu nampak macam ada peraturan di kolam renang cikgu. Ada peraturan. Jadi, apa cara untuk menghormati jiran ni cikgu? Ya, menghormati jiran. Caranya kita kenalah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Macam mana cikgu Tipen dah terangkan sebentar tadi. Jangan buat Ya. bising, menjaga kebersihan kolam renang. Memakai pakaian yang sopan, pakaian sesuai. Ya, betul. Betul! 5 bintang lagi. 5 bintang lagi. Baiklah. Baik. Soalan yang terakhir. Ya. Soalan yang terakhir, tinggallah warna hijau. Okey, jom kita sama-sama saksikan apa soalan untuk kad yang berwarna hijau. Soalannya, kamu ingin berjumpa dengan jiran? Ingin berjumpa dengan jiran. Alamak, macam mana ya cikgu? Tadi saya nak jumpa Cikgu Tipen. Cikgu Tipen kan jiran saya. Sebelum saya masuk rumah cikgu, saya hubungi cikgu terlebih dahulu. Maksudnya saya minta izin dengan jiran saya dulu. Betul tak cikgu? Betul atau salah murid-murid di rumah? Betul atau salah? 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 Bukan, betul. Betul! Yeay! 5 bintang lagi. 5 bintang lagi
lagi terima kasih cikgu. Wah, Ya. banyaknya dah bintang saya dalam banyak ni. bintang. Jadi, apa kata kita tukar bintang tu kepada duit raya Deepavali? Wah, dapat duit raya. Ya. Bestnya. Okey, boleh cikgu? Ya, RM150 untuk Mira. Duit raya. Saya ada RM150. Seronoknya datang beraya di rumah Cikgu Tipen ni. Baik Cikgu, ini aktiviti pertama. Apa Ya. aktiviti yang berikutnya kita nak lakukan Cikgu? Baik. Jadi, kita tengok pelbagai situasi. Sekarang, apa kata kita membuat simulasi di mana kita menghasilkan cenderahati ataupun buat tangan yang kreatif untuk jiran kita. Okey, ini adalah salah satu Hati. Ya, cenderahati. Okey. Labu sayung. Okey. Untuk murid-murid di rumah, okey, labu sayung ni famous di mana? Di Perak, Cikgu. Ya, betul. Popular di negeri Perak. Okey, baiklah. Jom kita menghasilkan pasu bunga labu sayung dan kita menghadiahkan kepada jiran kita. Boleh tak? Boleh Cikgu. Jom. Baik. Kita buat sama-sama. Cikgu ambil satu, Mira ambil satu. Okey, boleh. Okey, jom kita hiaskan. Kita nak hiaskan labu sayung, nak bagi dekat jiran. Saya rasa jiran saya suka warna yang ceria. Kalau macam tu, saya nak pilih warna merah lah. Saya nak buat corak hati. Menunjukkan yang saya sayang jiran saya. Cikgu buat corak apa cikgu? Cikgu buat corak biasa je. Oh. Okey, cikgu boleh tunjuk cikgu dekat kamera apa corak cikgu buat? Oh, okey. Ini sebagai perhiasan. Kita nak menghadiahkan kepada jiran kita. Jadi kita perlulah hiaskan dengan cantik. Betul. Supaya mereka boleh simpan buat selama-lamanya. Okey, untuk aktiviti ni kan cikgu, macam-macam kita boleh lakukan kan cikgu corak dia? Ya, betul. Macam-macam boleh. Kalau macam tu corak berikutnya saya nak buat macam cikgu Tipen lah. Macam ni. Okay. Corak zigzag boleh. Zigzag. Kalau nak tulis nama jiran pun boleh kan cikgu? Boleh. Tulis nama jiran pun boleh. Silakan. Kalau macam tu saya nak tulis supaya jiran akan rasa dirinya dihargai. Okey. Jadi murid-murid di rumah pun bolehlah cuba. Betul tu. Maksudnya kan cikgu, kalau kita datang rumah jiran tu lebih elok kalau kita datang dengan ada bawa buah tangan untuk jiran kita. Taklah datang tangan kosong. Ya, kan cikgu? Betul. Benda seperti ini lebih istimewa. Sebab apa? Sebab kita menghasilkan dengan tangan kita, kan? Betul. Benda ni lagi bernilai daripada benda yang kita beli. Betul. Okey, ini saya punya. Nanti saya nak buat kelopak bunga pula. Macam-macam corak kita boleh buat, hasilkan. Selain daripada labu sayung, kalau lah kan murid-murid kat rumah tak ada labu sayung, apa perkara lain yang mereka boleh hasilkan? Okey, mereka boleh menghasilkan baju. Mereka boleh corakkan baju, beli baju putih, mereka boleh corakkan baju tersebut, hadiahkan kepada jiran. Ataupun boleh buat juga kad ucapan. Kan musim perayaan boleh buat kad ucapan. Betul? Betul? Okey. Baiklah. Ini hasil corak saya. Saya buat zigzag-zigzag dekat sini. Okey. Dan 3 love melambangkan saya sayang jiran saya. Macam ni. Tapi nanti saya akan buat siap sepenuhnya. Okey cikgu, bila hiasan dah siap, apa kita boleh isi kat dalam labu sayung ni cikgu? Ini nama dia pasu bunga labu sayung. Jadi kita boleh letakkan bunga. Kan cantik letak bunga, cantik. Wah, bunga segar. Ya, bunga segar. Okey, saya ukur dulu ya. Ini saya adalah potong. hasil. Saya potong dulu tangkainya dan saya letak kat dalam buang ni. tangkai dulu. Wah, cantik. Okey, bunga sudah, labu sayur sudah. Berapa ganjaran untuk saya cikgu? Okey, sekarang cikgu bagi 100 ganjaran buat Mira. 100 ganjaran. Ya. Banyak ya.
bersamaan dengan RM100 kan cikgu? Ya, Saya bersama dengan dapat lagi RM100. Jadi jumlahnya berapa? RM250. Wah, wang besar. Menang besar saya datang beraya di rumah Cikgu Tipen ni. Ya, Baik betul. Cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita Cikgu. Sedikit pentafsiran keseluruhan saya sebagai anak murid Cikgu hari ni. Macam mana Cikgu? Okey, sebagai anak murid, Mira memberikan respon yang sangat aktif dan sangat memuaskan, cemerlang bagi saya. Mira, kelas kita berjalan dengan lancar dan penglibatan Mira sangat bagus. Wah, Cemerlang. terima kasih Cikgu. Jadi Cikgu, kalau mereka di rumah yang nak memantapkan dan mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi tajuk kita belajar pada hari ini, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Mereka boleh dapatkan sumber rujukan di mana? Di Delima. Ya, di portal Delima. Ya, di portal Delima KPM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Tipen atas Ya. kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada kami semua pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Wan Nur Adli atas kesudian bersama dengan kami. Terima kasih Cikgu. Ingat tahu kawan-kawan, sentiasalah hormati jiran kita dan anggaplah mereka sebagai sebuah keluarga besar kita bersama-sama. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih Cikgu. Ya, terima kasih. Wah. Boleh hadiahkan ni.